A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, selamat datang kembali ke sesi pembacaan kitab Riyadhus Shalihin kita pada kali ini. InsyaAllah hari ini kita akan bersama-sama di hadis yang ke-20 daripada kitab Riyadhus Shalihin. Iaitu kita masih lagi bersama-sama dalam tajuk At-Taubah. Tajuk At-Taubah. Jadi hadis kita pada hari ini insyaAllah hadis yang ke-20, dan selepas tu kemungkinan kita akan masuk kepada hadis yang ke-21. Tetapi hadis yang ke-21 agak panjang, kemungkinan kita akan berhenti pada sebahagian daripada hadis 21 ni, dan kemudian kita akan sambung pada sesi yang seterusnya insya-Allah. Tapi apa-apa pun insya-Allah, sebelum daripada kita mulai, kita minta kepada semua sahabat-sahabat yang bersama-sama dengan saya pada kali ini untuk dapat memberi feedback terhadap suara dan juga mutu gambar pada petang ini seperti biasa insya-Allah. Hadis ni adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama Abi Sa'id Sa'di ibn Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Jadi insya-Allah, alhamdulillah, terima kasih. Hadis ini diriwayatkan seperti biasalah kita sebutkan bahawa orang Arab ni adalah bernama dengan meletakkan nama di depannya kunyah. Jadi kunyah kepada sahabat yang bersama-sama dengan kita pada petang ni, bukan sahabat bersama dengan kita tetapi sahabat yang kita baca hadisnya pada petang ni. Jangan salah faham pula kata ada ni ruh-ruh datang, tak ada insya-Allah. Ni kita baca hadis yang diriwayatkan oleh mereka iaitu hadis ini diriwayatkan oleh Abi Sa'id, nama gelarannya Abi Sa'id, kemudian namanya adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan. Jadi kalau kita tengok sini kan, dia adalah Al-Khudri. Al-Khudri. Jadi dia ni adalah orang daripada Madinah, sahabat yang berasal daripada Madinah. Dan dia ni Sa'ad bin Malik bin Sinan ini, kalau ikutnya kan, dia bernama Sa'ad, periwayat kepada hadis ni, ayahnya bernama Malik, dan kemudian lagi datuknya bernama Sinan. Jadi kalau ikutnya, dia sebenarnya adalah dua orang sahabat ni di sini, iaitu siapa? Iaitu seorang bernama Sa'ad, iaitu dia sendiri yang periwayat hadis. Yang kedua ialah Malik bin Sinan. Malik bin Sinan adalah ayah dia. Jadi kalau ikut sejarahnya ialah dia ni semasa Nabi SAW tiba ke Madinah, dia masih kecil, Sa'ad ni. Tapi Malik ni juga telah Islam pada masa tersebut, dan ayah dia tak benarkan dia berperang pada peperangan Badar, dan kemudian dia telah menyertai Nabi SAW selepas daripada tu. Sehinggalah kepada akhirnya, dan dia bersama-sama dengan Nabi SAW. Kalau ikutnya sini lah, dia ni adalah radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anhuma di sini bacaan dia. Kenapa? Kerana dia ni, Sa'ad dan juga Malik ni merupakan sahabat. Jadi kalau ikutnya, cara dia ialah radhiyallahu anhuma. Dia daripada bangsa Khadrah. Khadrah ni ialah satu kabilah daripada kabilah yang berada di Madinah. Jadi kita ada satu kabilah besar yang berada di Madinah ni, satu Aus dan juga satu Khazraj. Jadi Khadrah ni ialah salah satu daripada kabilah-kabilah ini. Kabilah-kabilah yang di antara dua ni. Jadi kita tengok sini, itu tak apa, itu sejarah sekejap je kita katakan bahawa sejarah ni kita akan baca sedikit demi sedikit Maknanya nanti kita akan baca lagi, kita akan jumpa lagi, sebab Sa'ad bin Malik ni adalah salah seorang daripada sahabat yang sangat-sangat banyak meriwayatkan hadis. Dia bukan orang biasa, bukan sahabat-sahabat biasa. Dia walaupun tak sampai standard kepada Abu Hurairah, Aisyah dan sebagainya, tetapi dia ada antara orang yang terbanyak juga meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Jadi dia berkata bahawa Nabi SAW, anna Nabi Allah SAW qala, telah bersabda. Apa kata Nabi? Jadi insyaAllah kita sama-sama dengar hadis hari ini berkenaan dengan At-Taubah. Berkenaan dengan At-Taubah. Jadi kita sebutkan bahawa Imam Nawawi ni, bila dia kumpulkan hadis-hadis ni dalam Riyadhus Shalihin, dia ambil hadis-hadis yang dirasakan bahawa setiap satu hadis itu dia tak ambil perkara yang biasanya berulang. Kalau biasanya dalam Bukhari, dalam Imam Bukhari, Imam Muslim, kitab-kitab sahih mereka ni, biasanya mereka akan sebut semua hadis-hadis yang sahih. Tak kira kadang-kadang setengah tu adalah hampir-hampir sama, berulang. Tapi Imam Nawawi ni dia ambil daripada semua sudut maksudnya. Kalau dia ambil misalnya contohnya dari sudut Taubah sebagaimana yang kita baca pada kali ini, maka dia akan ambil
semua hadis-hadis yang berkenaan dengan taubah. Dia akan kumpulkan daripada semua sudut maknanya. Kadang-kadang hadis tu diriwayatkan oleh Bukhari, walaupun dia memanglah fokuskan ambil daripada riwayat Bukhari dan juga riwayat Muslim. Tapi ada dia ambil juga daripada Abu Daud, daripada Tirmizi dan sebagainya. Jadi kalau kita baca, sebagai contohnya hadis kitab Bukhari, mungkin kita tak akan jumpalah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Muslim sahaja, yang tak diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Begitulah. Jadi masing-masing ada kelebihan, masing-masing ada kelebihan dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terpandang ada orang bagi salam, minta maaf lah setengah-tengah orang bagi salam, saya tak perasan, minta maaf kalau tak jawab salam. Jadi kepada semua harapnya sahabat-sahabat yang berada di line ni, kalau ada orang bagi salam tolong jawab lah, insyaAllah. Jadi kita kata di sini kan bahawa dia kata bahawa Nabi SAW ni berkata, kana fi man kana qablakum, kana fi man kana qablakum, dulu iaitu di zaman orang-orang yang sebelum daripada kamu, kana fi man kana qablakum, sebelum kamu ni Bani Israel lah biasanya. Biasanya kan jarang bangsa lain-lain sebab bila semua start daripada Nabi Ibrahim, kemudian anak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Nabi Ishaq dan juga Nabi Ismail. Jadi selepas daripada Nabi Ishaq tu ialah lahirnya Nabi Yaqub, anak kepada Nabi Ishaq. Selepas daripada Nabi Yaqub ni ada 12 orang anak. Jadi daripada keturunan 12 orang anak inilah yang dipanggil sebagai Bani Israel. Jadi Bani Israel ini ialah mereka inilah yang Allah Subhanahu Wa Taala telah amanahkan sebelum daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sebagai orang yang memegang amanah untuk menyampaikan Islam kepada semua bangsa. Maknanya kan kepada manusia pada masa itu kan. Allah Taala beri kelebihan kepada mereka kan. Iaitu orang yang dipilih oleh Allah Taala untuk memegang amanah ni, amanah Allah Taala di atas muka bumi. Jadi Allah Taala utuskan rasul-rasul yang sangat ramai kepada mereka. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, yasusuhum al-anbiya, iaitu yang memimpin Bani Israel ni sebelum daripada Nabi Muhammad iaitu adalah nabi-nabi sampailah kepada Nabi Isa alaihissalam. Tapi mereka ni membunuh Nabi Isa dan macam-macam mereka buat kepada Nabi Isa ni kan. Mereka nak salib lah kan dan sebagainya. Tapi Allah Ta'ala telah angkatkan Nabi Isa ni kepadanya. Jadi kita tengok sekarang ni bila saya nak sebutkan sini ialah apabila disebutkan kana fi man kana qablakum ni biasanya adalah iaitu Bani Israel. Tapi Nabi SAW tak sebut Bani Israel, dia hanya sebut sebelum daripada kamu. Nabi kata rajulun, ada seorang lelaki qatala tis'atan wa tis'ina, dia telah membunuh 90. Kalau dalam bahasa Arabnya 90 yang kemudian. Jadi 90 dan 9 gitu. Qatala, dia telah membunuh 90 dan 9. Maknanya 99 orang lah. Jadi dahsyat ni. Nafsan maknanya jiwa. Dia bunuh 99 orang lah. Fasa'ala an a'la, minta maaf okey. Fasa'ala an a'la min ahlil ardi. Jadi dia pun tanyalah orang, dia ni nak bertaubat lah, dia insaf kan, dah bunuh 99 orang ni nak bertaubat lah. Jadi dia pun bertanyalah tentang a'lam ahlil ardi. A'lam ni maknanya orang yang paling tahu maknanya. Ahlil ardi, orang di atas dunia pada masa tu. Jadi ni sekadar yang kita kata iaitu orang-orang yang kita kata nak kata yang mampu orang tahulah. Jadi dia tanya a'lam ahlil ardi, orang di atas muka bumi. Fadulla, lalu ditunjukkan dia ala rahibin, lalu ditunjukkan dia kepada seorang rahib. Jadi kita tahu kan bahawa dari segi bahasanya, kalau ada rahib ni maknanya ialah orang yang kuat beribadat maknanya. Kita kata kadang-kadang dipanggil abid, gitu kan. Abid ni ataupun rahib ialah seorang yang banyak beribadat. Kalau dalam agama Kristian dah, ataupun kita kata pengikut Nabi Isa dulu, ada dinamakan sebagai rahib. Rahib ni ialah orang yang biasanya duduk bertapa jauh kan. Nabi kita SAW pernah kan, Nabi kita ni masa mengikut Abu Talib pergi ke Syam, dia telah melalui dari padang pasir, kemudian sebelum sampai ke Syam tu dia telah berada di satu tempat satu tempat ni yang menjumpai seorang rahib daripada orang Kristian lah pada masa tu dia katakan. Tapi kita tak panggil Kristian sebenarnya, orang yang mengikut Nabi Isa yang betul-betul kita panggil dia Islam sebenarnya. Mereka ni Islam, mereka ni bukan Kristian. Kristian ni merupakan ajaran yang orang-orang yang dah mengubah kitab Injil tu. Itu sebab tu mereka menamakan Kristian pengikut Jesus Christ kan. Kita tak, dalam Islam dipanggil An-Nasara, orang-orang yang membantu Nabi Isa. Okey, jadi rahib, jadi orang pun tunjuklah ke dia, ni rahib tu, pergi tu rahib. Dia tu rahib, dia bukan alim. Dia rahib jadi kena beza. Dalam bahasa kita panggil pendeta tu kan, dalam bahasa Melayu. Terima kasih yang beri feedback tu.
Fa'atahu, lalu dia pun pergilah berjumpa dengan rahib tersebut. Faqala, lalu dia berkata, innahu qatala tis'atan, bahawa dia ceritalah dia telah membunuh tis'atan wa tis'ina nafsan, dia telah membunuh 99 jiwa, 99 orang. Fahallahu min taubah, ni soalan dia, boleh tak dia nak bertaubat? Simple je soalan dia kan, boleh aku taubat tak? Apa kata rahib tu? Faqala, lalu berkata rahib tu, la. Tengok kan rahib kan, rahib ni berkata, kita nak kata apa bukan daripada ilmu, kita katakan. Dia berkata bukan daripada ilmu, tapi dia berkata maknanya dia kata tak boleh, dia kata tak boleh. Jadi bila dia kata tak boleh, apa yang dibuat oleh lelaki tersebut? Dia kata faqatalahu, lalu lelaki tersebut telah membunuh dia pula. Rahib tu pula kena bunuh. Masya-Allah kan. Sudahlah. Jadi sebab tu ada kata dalam hadis Nabi kata fakammala minta maaf fakammala, alhamdulillah, fakammala bihi mi'atan, mana cukuplah, disempurnakan dengannya 100, makna cukuplah. Tadi 99 orang, sekarang ni dah cukup 100. Fakammala bihi, dengan rahib tersebut jadilah 100. Summa sa'ala an a'lamin nas an a'lami ahli al-ardi, lepas tu dia tak puas hati, maknanya dia nak pergi lagi, dia nak bertaubat juga maknanya. Jadi menunjukkan di sini bahawa kesungguhan dia nak bertaubat. Tapi kenapa yang rahib tu dibunuh kalau nak bertaubat? Sebab dia geram sangat. Masa tu dia ikut kita kata ikut perasaan kan. Geram sangat, dia bunuh rahib tu. Kemudian tanya lagi, pergi tanya, ada tak sini orang yang paling, mana siapa tahu orang yang paling a'lam? Dia nak orang a'lam. Dia tak nak orang rahib tadi tu. Kemudian fadulla ala rajulin alimin. Lalu Nabi kata, lalu ditunjukkan dia kepada seorang lelaki yang alim. Jadi tengok tadi kan. Tadi kita tengok rahib, yang kedua alim. Kemudian faqala, lalu dia pun pergilah. Dia pun berkata, innahu qatala mi'ata nafsin. Dia cerita pula, dia kata aku dah bunuh mi'ata nafsin, 100 jiwa. Fahallahu min taubah, boleh tak dia nak bertaubat? Jadi apa kata orang alim tu? Tengokkan orang alim tu kata faqala na'am, lain jawapan dia. Tadi rahib lain, alim lain jawapan dia. Ini dah tambah dah seorang lagi tu kan. Dah jadi 100, yang tadi 99 pun. 99 maknanya 100% habis kita katakan. Tapi tengok kan, orang alim tu dijawab dengan lain. Jadi di sini kan, apabila Nabi SAW ni telah menyebutkan perkataan dalam hadis ni, iaitu rahib, kemudian tu alim, secara tidak langsung kita boleh faham sebenarnya ialah pentingnya al-ilmu di sini kan, ilmu. Kadang-kadang rahib seorang yang beribadah kan, tetapi kurang ilmu. Jadi kadang-kadang dia salah memberikan fatwanya. Jadi kita tak katakan bahawa rahib itu tak bagus kan, orang beribadat tak bagus. Bukan nak katakan ibadah itu tak bagus. Tetapi nak cerita di sini adalah ada perkara-perkara yang mana ilmu sangat penting. Kenapa? Kerana kadang-kadang kalau salah memberi fatwa, dia akan boleh menyesatkan orang, menyalahkan orang faham agama dan sebagainya kan. Jadi kita ni nak beribadah memang bagus kan. Patutnya kita beribadah lah, kuat beribadah kan. Tetapi mestilah based on ilmu kan. Jangan buat satu ibadah tapi tidak berdasarkan kepada ilmu. Jadi insya-Allah moga-moga kita semua faham daripada hari ini kan, bukan menolak ibadah tu, dan juga bukanlah menolak tapi ilmu tak boleh. Ilmu mesti ada. Jadi macam mana nak dapat ilmu? Innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu diperolehi melalui belajar. Jadi walau macam mana pun kita kena bagi masa kan. Tak kira lah kan, kita belajar di sini, di line kita sekarang ni kan, ataupun belajar di line mana-mana pun kan, kita belajar di internet mana pun kan, guru-guru yang muktabar, guru-guru yang boleh ini, kita belajar insya-Allah kan. Bukan payah pun sekarang ni kan, pasang sambil makan boleh, sambil masak boleh, sambil apa lagi, sambil rehat boleh, daripada kita tengok lah kan game apa, kita main game ke, kita tengok TV, tengok cerita movie dan sebagainya, tengok Netflix dan sebagainya kan. Baiklah kita tengok ulama-ulama yang bercerita, terutamanya yang belajar tentang agama, soal jawab agama ke dan sebagainya lah kan, yang mana yang memberi faham kepada kita lebih lagi hukum-hukum. Banyak kita tak tahu hukum ni. Kadang-kadang banyak kita tahu pasal Quran ke, pasal hadis ke dan sebagainya. Marilah kita sama-sama menambahkan insya-Allah kan, memberikan masa kita ni bukannya masanya untuk kita ni ialah berhibur dan sebagainya, begitu saja kan, tapi tambahkan ilmu dengan kemudahan yang Allah SWT berikan kepada kita, terutama orang yang berada dalam PKP kan. PKP kalau di negara Brunei Darussalam ni banyak kena teranah di rumah kan. Jadi insya-Allah teranah di rumah tu manfaatkan untuk kita ni, banyak akan manfaat masa kita pasang kan, dengan internet ada dan sebagainya kan.
ataupun download siap-siap kan kita dengar kan, boleh tengok TV besar dan sebagainya kan. Jadi insya-Allah seterusnya tu apa ni, kita nak kata apa pengajaran lah daripada hari tu. Jadi faqala na'am, lalu dia kata, apa lelaki tu kata, bukan sekadar dia kata na'am, bukan sekadar dia kata ya, orang alim tu kata waman yahulu bainahu wa bainat taubah. Soalan sini kan, dia kata siapa yang boleh menghalang seseorang tu dengan taubat? Apa benda? Mana ada benda yang boleh menghalang daripada dia dan taubat? Jadi intalik, dia kata intalik, kamu hendaklah berangkatlah kamu. Berangkat sini maknanya ialah kamu jangan duduk sini lah, maknanya kamu jangan duduk tempat kamu, hendaklah kamu bertolak maknanya. Kena berangkat ila ardi kaza wa kaza. Jadi dia kata berangkatlah kamu, makna tinggalkan, pergilah kamu ke tempat itu dan itu. Itu makna dia sebutlah nama kan, tapi Nabi SAW tak penting lah. Nama tu tak penting, tapi maksudnya kena pergi, kena tinggalkan tempat yang mana dia berada tu. Fa inna biha unasan. Nabi cerita, jadi orang alim tadi tu berkata, dia kata kerana apa kena pergi tu, kerana di sana tu tempat tu ada orang yang unasan ya'budunallah ta'ala, yang mana mereka itu beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah penting tu. Jadi untuk apa? Fa'budillaha ma'ahum. Ma'ahum sini bukan mahum, bukan ma'ahum salah baris tu. Jadi maknanya sini hendaklah kamu beribadah. Beribadahlah kepada Allah bersama-sama dengan mereka. Makna sini ialah Nabi SAW nak ceritakan kepada kita tu, pentingnya kita ni ialah kebersamaan. Maksudnya kebersamaan ni maknanya kita ni tak boleh keseorangan, sebab keseorangan ni akan banyak dalam hadis sebutkan kan, alaikum bil jamaah fa inna ziba yakulu minal ghanamil qasiyah. Nabi kata kerana serigala itu akan memakan kambing yang seekor. Jadi kambing tu makna apa? Kambing tu makna kita lah. Serigala tu apa? Serigala tu makna syaitan. Jadi syaitan ni akan mudah untuk mengganggu kalau kita ni seorang-seorang diri, beribadat seorang diri dan sebagainya seorang diri kan. Jadi hendaklah kita ni pergi bersama-sama supaya ada kawan, supaya ada, kita panggil, kalau sekarang ni ada berjemaah bersama-sama kan, mana kan jemaah tak kira apa kan, jemaah ilmu ke kan, jemaah belajar ke, sebagaimana sekarang ni jemaah ni kan, ni jemaah juga ni, jemaah Riyadhus Salihin kita ni kan. Jadi makna kena ada, dan kita kena ada link kan, supaya apa, saling ingat memperingati, tak kisah. Kena ada lah kan, ulama-ulama telah menyebutkan syarat-syarat kan, kalau kita ni nak bina supaya kita ni kuat bersama-sama tu kan. Iaitu antaranya ulama-ulama sebutlah, seperti contohnya ta'aruf, tafahum, itu kan, takaful, tu di antara apa yang disebutkan oleh ulama kan, iaitu mesti ada perkara-perkara tu apabila kita ni berjemaah. Kalau tak, kita ni bukan hanya duduk bersama-sama, seperti mana kan kita kan, kalau kita pergi duduk di masjid, kita sembahyang jemaah, kadang-kadang kita pergi sembahyang jemaah, kita balik sembahyang jemaah balik, kerana kita tak tahu pun, kita tak kenal pun kan, orang tak kenal, tu tak nama jemaah tu sebenarnya kan, ikutnya kan. Kalau jemaah ni maknanya ialah kita kenal, kita pergi ke masjid tu makna kita berbaik dengan orang masjid tu, kita sama-sama grup jemaah tu kan. Jadi akhirnya kalau ada apa-apa kan, contohnya kita boleh panggil mereka, ada apa masalah boleh share dengan imam, boleh share dengan makmum. Jadi makmum dan tu satu grup di masjid tu dipanggil jemaah. Tapi untuk membina jemaah itulah yang ulama-ulama kata mesti kena ada tiga rukun, dipanggil rukun jemaah kan, iaitu apa nama dia, ta'aruf, mesti kenal. Ini imam pun tak kenal, tahu yang pakai spek macam tu, dia tak tahu, kena tahu dia tu kan. Kemudian tafahum, itu kesatuan hati. Tafahum ni kan, iaitu saling boleh menasihati antara satu sama lain. Yang ketiga, ulama kata ialah takaful. Takaful tu ertinya ialah setiap daripada orang ahli jemaah tersebut tu, dia mesti bantu-membantu. Susah sama susah, berat sama berat. Yang berat sama dijinjing yang macam tu kan. Kata ulama lah itu saya menakalkan kata ulama kan. Okey, nak bina. Jadi sebab itulah sini dia sebutkan kan, hendaklah kamu beribadah bersama mereka, hendaklah kamu berjemaah bersama mereka tu, supaya barulah kamu kuat. Kalau tak, macam mana kamu nak semangat kan, nak buat apa-apa kebaikan kan. Wala tarji' ila ardik, dia kata jangan kamu balik kepada bumi kamu ni, bumi yang kamu berada sekarang ni kan. Fa innaha ardu su'in, kerana tempat kamu duduk tu tempat buruk. Tempat mana? Mudah kamu buat maksiat, ataupun nama kamu dah buruk dan macam-macam lah. Gitu kan. Jadi tinggalkan tempat tu. Fantalaqa, lelaki tu masya-Allah kan, memang betul-betul dia nak bertaubat ni kan. Sebab itulah dia pun berangkatlah sebagaimana dengar nasihat orang alim tu. Dia tak bunuh orang alim tu kan, sebab orang alim tu dah buka pintu taubat kepada dia, masya-Allah, bagi peluang, bagi optimis kepada dia kan. Dia pun hatta iza nasafat tariq, sehingga bila sampai ke nasafa tu makna nisfu nasafat tariq tu tengah-tengah jalan, dia menuju ke sana dan niat dengan penuh nak bertaubat kan, dan dia pun start bergerak kan.
sampai tengah jalan atahul maut, tiba-tiba dia mati. Nak macam mana kan? Tak tahu kalau kita sekarang ni mungkin kita kata naik kapal terbang ke, lepas tu naik kereta ke dan sebagainya, lepas tu mati tengah jalan. Mungkin juga macam tu kan, dalam keadaan nak berhijrah. Kemudian fakhtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Ejaan salah sikit ni, minta maaf ni. Mana dah ni? Malaikah ni sepatutnya ada hamzah sini. Jadi fakhtasamat, maka fakhtasamat kata macam bergaduh lah kan. Tapi bukanlah bergaduh, malaikat kan. Dia berdebat lah, dua malaikat tu kan, tarik menarik kan. Ada dua malaikat pada masa tu. Malaikatul rahmah wa malaikatul azab. Satu malaikat rahmah nak bawa ke syurga lah. Malaikatul azab nak bawa ke neraka. Maknanya ni kata ni orang aku lah. Ini kan. Ni. Sebab apa? Sebab malaikat azab ni tengok kepada amalan dia. Dia tak buat amalan lagi pun. Dia baru berjalan, baru bergerak je. Yang ini pula malaikatul rahmah ni tengok kepada hati. Tengok kepada niat dia. Tengok kepada taubat dia. Jadi maknanya dia dah tinggalkan amalan dia tu kan. Yang kita kata sebelum daripada ni, taubat tu ada 3 syarat kan. At-tarku, an-nadmu, al-azmu. Dia dah ada ni, 3-3 ni kan. Cuma dari segi amalan belum buat lagi sebab dia nak pergi ke sana. Jadi faqalat malaikatur rahmah, lalu berkatalah malaikat rahmah, jaa taiban muqbilan biqalbihi ila Allah. Dia kata, ni lelaki ni telah datang bertaubat, mengharapkan, menghalakan hatinya kepada Allah. Maknanya dia memang betul-betul lah. Bukan main-main kan, kau takkan berjalan. Wa qalat malaikatul azab, kata malaikat azab apa pula kata, innahu lam ya'mal khairan qad. Dia kata, dia ni langsung tak buat amalan baik lagi pun. Innahu lam ya'mal khairan. Satu habuk pun tak buat lagi amalan baik. Kata malaikat azab ni. Fa'atahullah. Tapi macam mana penyelesaian dia? Penyelesaian dia ialah fa'atahu. Mungkin kita pernah dengar cerita ni kan, tetapi sekarang ni kita dengar sebiji-sebiji kan, bagaimana yang disebutkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, dalam kalam dia, kata-kata Nabi ni kan. Jadi maknanya kalau kita nak terjemah pun selepas daripada ni lah, terjemah mengikut apa yang ada ni kan, yang sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi. Jadi janganlah kadang-kadang kita ni dengar macam tu, kemudian kita pun pergi cerita kan, tapi cerita tu kadang-kadang salah sikit dan sebagainya, salah wording. Kadang-kadang Nabi menggunakan wording begini, orang rahib menggunakan wording alim. Jadi kita kena ikutlah kan, apa yang disebutkan oleh Nabi tu semua tu ada nilai dia kan. Jadi fa'atahum, lalu dia pun mendatangi minta maaf kan, fa'atahum malakun, lalu datanglah malaikat satu malaikat ni kan, fi surati adami, dalam bentuk menyerupai seorang lelaki. Jadi macam mana pula malaikat ni boleh berjumpa dengan malaikat ni menyerupai seorang lelaki yang datang ni? Macam mana pula dia bercakap kepada malaikat berdua tu? Tu jangan tanyalah kan. Itu tidak disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita ikut ni, apa yang disebutkan oleh Nabi. Faja'aluhu bainahum, maka dia menjadikannya tu ialah ni, yang tadi ni malaikat ni, bainahum, di antara mereka. Di antara mereka maksudnya mereka tadi bergaduh. Sekumpulan malaikat rahmah, sekumpulan malaikat azab bergaduh. Aduh, aku nak tarik. Datanglah seorang dalam bentuk manusia. Satu malaikat dalam bentuk seorang manusia. Jadi mereka ni pun setujulah ambil malaikat ni sebagai hakim. Maknanya hakim ni, bainahum faja'alu bainahum, maknanya menjadi sebagai hakim. Lalu ai hakaman, dia kata tu, ai sebagai hakim lah. Faqala kisu ma bainal ardaini. Lalu lelaki tersebut berkata, ukur di antara dua tanah tu, bainal ardaini, fa ila ayyatihuma kana adna fa huwalah. Mana yang paling dekat? Jadi mayat duduk tengah, ni tanah sini, ni tempat jahat, ni tempat baik, kata kan. Mana yang lebih dekat? Kalau dekat ke sini, maka itu dia punya. Tu dia punya, kata fahuwalah, untuk dia lah. Faqasu fawajaduhu adna ila ardil lati arad. Jadi mereka pun ukur lah. Bila ukur tu di tanah tu kan, mereka dapati bahawa dia tu lebih dekat kepada tempat yang dia nak pergi tu, allati arad. Ke sana tu lebih dekat kepada kebaikan. Faqabadathu malaikatur rahmah. Lalu malaikat rahmah pun mengambil lah dia. Sebab apa? Sebab dia lebih dekat kepada sana. Habis hadis tu hadis tu muttafaqun alaihi. Jadi kita tengok sini kan, dia ada beberapa riwayat lain tentang hadis ni, iaitu wa fi riwayatin fi sahih, juga sahih juga. Hadis sahih juga, iaitu fakana ila qaryatis salihah aqrab bi shibrin. Jarak dia tu dekat ke sana tu hanyalah 1 jengkal saja. Ni jengkal jengkal. Ni jengkal. Ni jengkal. Di antara ni dengan ni 1 jengkal je Bukan panjang pun. Kita kata berapa
3 inci, 4 inci saja kan. 3 inci saja kan. Ni saja jarak dia. Itu satu. Faju'ila min ahliha, lalu dijadikan dia sebagai ahli syurga lah. Ahli malaikat rahmah ambil. Wa fi riwayatis sahih, ada lagi dalam riwayat yang lain. Riwayat yang sahih juga. Dia kata apa? Fa auhallahu ta'ala ila hazihi an taba'ada. Jadi Allah Subhanahu wa taala pun mewahyukan kepada tanah ni kan. Tanah ni supaya apa kan? Dia tu jadi pendek. Itu kan. Wa ila hazihi an taqarraba. Minta maaf, yang ni panjang, ni jadi pendek. Maknanya yang daripada tempat jahat ni jadi panjang sikit. Yang ni jadi pendek sikit. Jadi bila ukur, ini dekat. Wa qala kisu ma bainahuma, lalu dikatakan kisu, ukurlah di antara keduanya. Fawajaduhu ila hazihi aqrab bishibrin, lalu mereka dapati bahawa ke sana tu lebih dekat, dekat sikit je, satu shib dia, satu jengkal je pun. Faghfiralah, lalu diampunkan. Lalu wa fi riwayatin fana'ai bisadrihi nawha, dalam setengah riwayat pula, banyak riwayat kan hadis ni kan, lalu di dada digerakkan sikit je, digerakkan sikit macam tu je kan. Maknanya sebab sama, asalnya sama, jadi digerakkan sikit. Lalu dekatlah kepada negeri yang baik. Jadi pengajaran daripada hadis ni, kita tak masuklah kepada hadis yang ke-21 ni. Pengajaran daripada hadis ni ialah apa? Iaitu bila kita ni nak bertaubat, kita kena mesti buat something. Kita tak boleh maknanya kita kata aku nak bertaubat tapi tak buat apa-apa. Tak, kena buat something. Antaranya kalau kita nak berhijrah lah, orang kata nak berhijrah, nak meninggalkan, ialah kena kemungkinan kita ni dulu bersama dengan kawan-kawan yang tak elok kan. Jadi antaranya caranya ialah kita kena bersedia, sanggup untuk meninggalkan kawan-kawan yang tak elok. Meninggalkan tak semestinya kita ni adalah bergaduh mereka, tak mesti memutuskan hubungan, tapi tidak bersama lagi dengan mereka. Kalau dulu asyiknya kan setiap hari, setiap minggu kan adalah kan duduk join bersama-sama kan. Sebab apa? Sebab dia kawan yang buruk. Kalau dia kawan yang buruk, kena tinggalkan. Ertinya secara tidak langsung apa? Kena mencari kawan yang baik. Dalam hadis ni kan. Dan kena hijrah, bukan hanya hijrah hati, tapi hijrah tempat juga. Hijrah berkawannya, kena cari kawan yang baik, kena bantu. Kalau tak, itu tak ada tanda, tak ada erti kita ni bertaubat daripada amalan yang buruk kepada amalan yang baik. Tu di antaranya kan yang ulama-ulama ambil pengajaran daripada hadis ni, iaitu niat mesti kena ada tindakan. Niat ni bukan hanya angan-angan. Kalau angan-angan tak jadi, Allah Ta'ala tak terima kalau ikut hadis ni lah kan. Jadi insya-Allah kan, moga-moga dalam keadaan kita ni dah beralih, kalau katakan kita nak berhijrah kan, kita dah sanggup tinggalkan tempat ke, tak kira lah kan. Kalau kita rasa bahawa satu tempat tu memang tak sesuai kan, dia ni akan sangat ataupun kawan-kawan, ataupun negeri, ataupun apa-apalah saja, apa-apa saja kan, iaitu yang memerlukan kepada tindakan fizikal, so hendaklah kita berani kan. Kalau kerja, orang boleh sanggup tinggalkan satu tempat ke satu negeri yang lain kan. Kenapa? Kerja yang lebih bagus. Kenapa orang tak boleh nak tinggalkan kalau kerana satu kebaikan? Jadi kalaulah kerana satu benda tu yang akan menyebabkan kita ni menjadi lebih baik, kenapa kita tak sanggup tinggal tempat tu? Jadi insya-Allah kan, moga-moga hadis ni akan jadi pengajaran kepada kita semua supaya kita ni ialah boleh beramal kan. Bukan hanya kita tahu saja. Tu yang pertama lah kan. Yang keduanya ialah dalam hadis ni pentingnya ilmu. Sebagaimana kita dengar tadi kan, iaitu apa? Bahawa orang alim tu, itulah yang akan memberikan fatwa yang betul. Dia akan menceritakan perkara yang betul. Dia akan tahu. Sebab apa dia tahu benda betul kan? Benda yang betul dan juga salah. Tapi rahib tidak semestinya dia tahu kan? Jadi kerana tu kalau nak nak ilmu, kena cari orang yang betul-betul yang ada ilmu kan, takut salah kan, insya-Allah kan. Setakat itulah saja, insya-Allah hari ini kita tak sempat masuk hadis yang ke-21 insya-Allah. Kerana hadis ni panjang. Hadis 21 ni sangat-sangat panjang lah kita kata. Di antara hadis yang panjang lah yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam kitab Riyadhus Shalihin ni kan, yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi. Jadi insya-Allah kita akan sambung seterusnya akan datang insya-Allah, dan kita akan cuba faham, iaitu kisahnya ialah kisah Ka'ab bin Malik. Kita pernah dengar biasanya kemungkinan kisah Ka'ab bin Malik kan, kisah bin Malik dalam peperangan Tabuk dan sebab inilah juga turunnya surah At-Taubah. Ini sebab nuzul kepada surah At-Taubah. Satu part daripada ayat surah At-Taubah dan dinamakan surah itu surah Taubah tu kan, kerana hasil daripada cerita ni. Jadi rugi siapa-siapa tak tahu ni, insya-Allah kan. Insya-Allah kan. Insya-Allah kita bersama-sama nanti akan datang insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.